Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan dan membincangkan topik pembentukan gamet, iaitu subtopik 4.1. Kami akan menerangkan pembentukan gamet jantan yang dikenali sebagai spermatogenesis. Mari kita mulakan dengan bacaan doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian. Itu gamet. Gamet ialah sel seks atau sel pembiakan yang dihasilkan melalui proses meiosis. Proses meiosis hanya berlaku pada sel pembiakan sahaja. Dapat dua jenis gamet, iaitu gamet jantan dan juga gamet betina. Sel gamet jantan diberi nama sperma, manakala sel gamet betina diberi nama ovum. Mengapakah perlu menghasilkan gamet untuk pembiakan? Sudah tentu jawapannya untuk memastikan nombor bilangan kromosom organisma adalah betul. Contohnya, ovum bilangan kromosomnya ialah 23. Haploid disenyawakan oleh sperma, bilangan kromosomnya 23 juga. Haploid yang akan menghasilkan zygote dengan bilangan kromosom 46 diploid, iaitu organisma yang terbesar di dunia, iaitu manusia kita. Terdapat dua jenis pembiakan, iaitu pembiakan X-seks dan pembiakan seks. Pembiakan seks adalah seperti yang dibincangkan sebentar tadi, manakala pembiakan X-seks adalah seperti belahan dia-dua, penunasan, pembentukan spora, pembiakan vegetatif, penjanaan semula. Semua pembiakan X-seks ini organismanya adalah organisma yang relatif, iaitu seperti sel ameba dan tumbuhan-tumbuhan yang kecil. Okay guys, hari ini saya akan menceritakan tentang pembentukan gamet jantan, iaitu spermatogenesis. Stay tune, tengok video ni dan cuba faham. Okay, first of all, saya nak menceritakan tentang struktur yang ada pada gamet jantan, iaitu vesicle semen, vas deferens, uretra, pundi kencing, kelenjar prostat, zakar, testis, struktum dan ductus sperma. Okay, seterusnya fungsi. Uretra ni macam yang kita tahu, ductus menyimpan urin yang dihasilkan oleh ginjal. Struktum ni ialah pundi yang terletak di luar ruang abdomen untuk memegang testis dan memastikan suhu testis tidak melebihi suhu badan supaya sperma dapat dihasilkan. Vesicle semen dan kelenjar prostat ni dia macam adik-beradik. Bila sperma dihasilkan, dia akan bercampur dengan cecair bernutrien yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Cecair bernutrien ini menjadikan keadaan persekitaran yang sesuai untuk kemenerian sperma, untuk membantu sperma ni bergerak ke ovum. Ductus sperma pula dia menghantar sperma ke uretra. Okey, seterusnya gambar ni menunjukkan kerata rentas melalui testis. Struktur yang ada dalam testis ni ialah
vein deferens, epididymis, tubul seminiferus dan testis. Okay guys, kat slide sebelah korang ada nampak tubul seminiferus kan. Tubul seminiferus ni ialah tempat penghasilan sperma. Daripada sel germa primordium, dia akan melalui proses mitosis berulang kali. Lepas tu dia akan membentuk spermatosid prima. Daripada spermatosid prima ni dia akan melalui proses meiosis 1. Lepas tu dia akan jadi spermatosid sekunder. Daripada spermatosid sekunder ni dia akan melalui lagi meiosis 2. Dia akan menjadi spermatid. Lepas tu dia melalui proses pembezaan dan menjadi sperma. Okay guys, slide ni dia menunjukkan carta alih spermatogenesis ni berlaku kat dalam tubul seminiferus. Pertama, sel germa primordium menjalani mitosis beberapa kali macam yang saya cakap tadi untuk menghasilkan spermatogonium. Lepas tu setiap spermatogonium tu mengalami perubahan membentuk spermatosid prima, iaitu dia diplot. Dia ada 2 end. Lepas tu spermatosid prima tu terus membahagi melalui meiosis 1 membentuk 2 spermatosid sekunder. Seterusnya, kedua-dua spermatid sekunder itu membahagi lagi melalui meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Kemudian, spermatid menempel ke sel Sertoli untuk mendapatkan nutrien bagi kematangan dan perkembangan. Setiap sel spermatid berkembang membentuk sperma melalui proses pembezaan dan proses pengkhususan. Slide ini menunjukkan ringkasan spermatogenesis. Bermula daripada sel germa primordium kepada sel sperma. Struktur gamet jantan iaitu sperma. Terdapat kromosom, kepala, nukleus, bahagian tengah dan ekor. Fungsi nukleus adalah membawa maklumat genetik daripada lelaki. Bahagian tengah sperma terdapat mitokondrion untuk menjalin tenaga dalam bentuk ATP supaya sperma dapat bergerak ke ovum. Kromosom yang berada di hadapan sperma mengandungi enzim hidrolisis yang membolehkan sperma menembusi ovum. Ekor pula membantu sperma untuk bergerak dengan lebih pantas ke ovum. Akhir sekali, perjalanan sperma ke ovum. Daripada testis iaitu tempat sperma matang dihasilkan. Sperma matang yang dihasilkan disimpan di dalam epididymis, tempat sperma matang disimpan. Apabila berlaku persetubuhan, vas deferens menyalurkan sperma ke uretra. Vesikel semen menghasilkan mukus. Kelenjar prostat menghasilkan semen untuk membantu pergerakan sperma ke ovum. Zakar pula menyalurkan sperma ke perempuan.